bidang kuasa badan berkanun. Ni kita lah yang terkena pada kita. Sebab asal usul badan berkanun ni, dia termasuk universiti jelas dinyatakan bahawa Akta Tubuh Badan Berkanun mempunyai autonomi di bawah kuasa menteri mengikut Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969, Akta 2 Pindaan tahun 1999. Maknanya, kita ni ada autonomi tapi kita masih dipantau oleh menteri. Jadi selalulah berlaku pergaduhan ya di antara ahli akademik dan juga pihak pengurusan tentang perkara yang pihak pengurusan buat. Dia kata, mana ada? Tak pernah kita buat benda-benda macam ni lah. Mengarut tu orang ni. So berlakulah sejak kebelakangan ni. Saya tak nak masuk campur sebab saya hanya melaksanakan perundangan. Tapi benda tu sikit sebanyak akan ditanyalah, akan dihala macam petang semalam pening agak saya. Macam mana ni? How it can be done ya? Macam mana kita buat benda ni? Salah ke tak? Jadi study balik kan, tetap juga kena study. So ada perkara yang memang pada saya ingat kita ada autonomi untuk membuat ni. Dan autonomi itu di bawah kuasa menteri. Okey, kita agak kecoh 2-3 hari ni tentang iklan Vice Chancellor. Tak pernah dibuat orang. Tiba-tiba saya pula yang ketempias. Apa dosaku di situ? Ya, saya tak tahu apa-apa pun. Jadi saya kena. Orang tanya macam-macam. Sebenarnya kita ada autonomi untuk berbuat demikian. Bukan UKM yang pertama buat. UPM dah pernah buat dan satu lagi universiti saya tak ingat pun pernah buat. Bukanlah macam kita ni orang kata pecah sejarah, tak ada. Ya, dan menteri pun memang tahu dan JPT pun memang okey. Dan kita tak ada masalah. Sebab sampai hari ni kita dibenarkan untuk memilih ya siapa-siapa jua yang datang. Kalau kita buat iklan macam tu sebenarnya kita lagi ramai orang boleh masuk. Kita pun tak tahu ada bakat terpendam kat UKM sebenarnya nak jadi VC tapi segan. Tapi boleh. Kalau kita ada rasa ketua-ketua kita yang mampu jadi VC, kita namakan dan kita hantar dia punya CV itu kepada bahagian BSM. Dan BSM akan kumpulkan semua. Ya, dan kita akan buat penapisan. Dan semua itu dilakukan dengan adanya jawatan kuasa, bukan seorang-seorang. Ingat ya, pelantikan dekat UKM, jika tak ada nama, tiba-tiba jadi dekan, kita boleh ya orang kata against. Sebab nama dia memang tak ada jadi dekan. Macam saya lah for example, nama tak pernah ada, tak pernah minta, tiba-tiba jadi PUU. Kau siapa? Kan? Siapa dia ni? Itu akan jadi. UKM dia memang suka kontroversi macam tu. Kan? Semalam pun pening juga kes-kes macam tu datang. Kenapa lah petang semalam saya kata? Kenapa tak pagi semalam? Petang malam, semua petang. Diorang ni kerja pukul 12 agaknya kata. Dan semua bertanya macam mana kedudukan saya dan sebagainya. Jadi pada saya sebenarnya kalau kita dilantik dengan mengikut peraturan, kenaikan pangkat kita juga bagus, maknanya kita minta. Kalau naik pangkat ni kena minta. Dia tak boleh datang melayang. Macam kita buat sekarang ni ialah untuk saya membantu saudara-saudari sekalian untuk move, untuk terus naik pangkat. Memang saya suka naik pangkat sebenarnya sebab kita tak berada pada takut yang sama. Kita tak boleh berada di UKM pada takut yang sama. Nanti kita jadi jumut. Kita kena pergi, kena keluar dan kita kena minta. Kalau kita dah fulfill the requirement, jangan duduk diam. Sebab jawatan tu tak akan datang melayang ke meja. Dan kita tak boleh berada di tempat tu saja. Jadi kita kena minta. So bila kita minta, kita pastikan kita dah memenuhi semua keperluan dalam borang untuk naik pangkat tu. Kalau rasa semua dah hijau, mintalah. Dan pergi dengan keyakinan diri. Bukan pergi call orang sana, Datuk saya esok nak interview ke Datuk? Datuk tengoklah, tolonglah. Ya? Saya kalau orang macam tu memang saya bunuh awal dah. Nanti kita panggil sampai tak berapa nak berguna. Jadi tak boleh macam tu. Jadi kita pergi dengan daya kita sendiri dan bakat kita dan kita jumpa dengan panel dan kita jawab apa jua persoalan yang mereka kemukakan dengan pengetahuan yang kita ada. Janganlah gelentong-gelentong. Tak payah. Kita akan. Jadi akhirnya kita akan dapat apa yang kita nak. So efficiency is there. Ya, credibility kita ada. Talent tu orang akan tengok. Jadi di sini waktu untuk naik pangkat tu adalah kuasa authority autonomi universiti untuk beri. Kita tak perlu rujuk kepada siapa, cuma kita ada perancangan untuk kenaikan pangkat, untuk bajet. Itu kita akan buatlah. Tidak tahu itu benar dengan pendaftar akan buat. Jadi maknanya kita dah ada projek. Memang akan ada staff kita yang naik pangkat untuk tahun tersebut. Kita tak boleh halang orang naik pangkat. Naik pangkat adalah hak staff untuk minta. Dan ada juga isu yang kata, saya minta tapi saya punya prof tak kasih, saya punya dekan tak nak bagi. Dia kata saya tak layak lagi. Sebenarnya pada saya, ketua pun kena ada rasa orang kata kesedaran lah. Kalau kerja dia bagus, dia okey, dia tidak menemukan masalah, dia tak pernah datang lewat, dia ikut je, maknanya dia tak ada masalah lah. Tak ada masalah disiplin dan sebagainya. Kita sokong lah. Sebab pada saya itu hak dia.
Itu hak dia dan rezeki seseorang. It's very wrong to say, alah tak payahlah duduk je lah kat sini, nanti kalau saya bagi naik pangkat nanti you pergi tempat lain. Tak nak lah. Sebenarnya nak menyenangkan kerja dia kan. Tak boleh. Tak boleh. Kena bagi. Kalau dia kena keluar dan itu, nasiblah. Dia nak kembangkan kerjaya dia. Dia tak boleh duduk di takat itu. Kalau dia 29 takkan nak bagi 29, dia pun nak pergi yang lain juga. Could be dia pun nak cuba jadi pegawai. Dia ada talent itu. So kita tak boleh halang orang untuk berkembang dalam kerjaya dia. Okey, jadi nampak tak kenapa asal-usul Badan Berkanun ni, kenapa saya sebut daripada law tadi tu, daripada dulu tu, dan kita turun kepada bidang kuasa Badan Berkanun iaitu UKM.